Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini kita akan mengulas satu isu yang memang sudah panas, yaitu isu tentang apabila ahli perniagaan terkenal Sabah, Albert Tay, sekali lagi meletupkan pentas politik negeri dengan pendedahan yang baru. Bukan sekadar sembang kosong, tetapi dengan bukti video yang katanya melibatkan duit tunai berjuta-juta ringgit, lesen lombong dan juga permainan kuasa di sebalik tabir Gabungan Rakyat Sabah GRS. Siapakah yang disebut dalam video itu? Tidak lain tidak bukan nama besar politik Sabah, Jeffrey Kitingan, Maximus Ongkili, malah Ketua Menteri Sabah sendiri Haji Jinor. Kalaulah betul pendedahan ini, ya bukanlah sekadar soal duit kopi. Ini sudah masuk tahap politik survival yang melibatkan masa depan Sabah. Video yang dimaksudkan ini direkam pada 18 Januari 2024 di sebuah restoran di Kota Kinabalu. Dalam rekaman itu kelihatan Rizal Johari, pembantu rapat kepada Jeffrey Kitingan. Perbualan mereka bukan sembang ringan tetapi pasal duit tunai dan juga lesen lombong. Albert mendakwa beliau pernah memberikan Rp300.000 kepada Rizal dalam 3 kali bayaran, kononnya untuk Jeffrey Kitingan. Bila ditanya lagi tentang tambahan Rp500.000, Albert berkata beliau sudah bagi direct kepada Jeffrey Kitingan sendiri. Dan cerita ini tidak berhenti di situ. Sebab bila masuk bab pilihan raya, Albert cakap dia sudah menyalurkan Rp700.000 sehinggalah Rp800.000. Bila dicampur dengan pelbagai tajaan yang lain, sponsor yang lain, termasuklah perjalanan ke Singapura dan juga pesta keamatan, jumlah keseluruhan tunai yang katanya sudah keluar lebih Rp1.6 juta. Coba bayangkan, seorang ahli perniagaan boleh melabur lebih Rp1.6 juta hanya untuk urusan politik. Apa sebenarnya yang coba dibeli di sini? Kuasa, lesen, ataupun kelangsungan politik? Dan yang lebih menarik, perbualan ini juga menyentuh krisis politik Sabah pada tahun 2023. Albert kata Star dan PBS sebenarnya menyokong Haji J. Tetapi di sebalik sokongan itu ada proyek lain yang dibincangkan. Dia membawa Kitingan dan juga Maximus Ongkili untuk terlibat sama. Dan disinilah muncul strategi Haji J. Menurut rekaman itu, bila Haji J tahu ada perancangan yang Star Sabah dan juga PBS untuk bergabung menjadi satu kuasa besar yang boleh mencabar kedudukannya, Haji J cepat-cepat membatalkan lesen lombong itu. Niatnya supaya gabungan Star PBS tidak sempat berkembang dan biar mati sebelum lahir. Kalau betullah ini strategi, ya sangat halus, tetapi sangatlah kejam juga. Sebab kalau Star dan PBS bergabung, mereka boleh menjadi ancaman besar di dalam GRS. Ingat, Kitingan dan Ongkili adalah timbalan pengerusi 1 dan 2 GRS. Bayangkan, 2 timbalan pengurusi besar dalam koalisi tiba-tiba bergabung dan membentuk satu blok baru yang boleh menggoyangkan kerusi ketua menteri. Haji J sudah tentu sadar akan ancaman itu dan jalan yang paling mudah memotong sumber kuasa mereka, membatalkan lesen yang menjadi nadi kepada kekuatan keuangan dan juga politik mereka. Albert Tay juga kedengaran menuduh bahwa Haji J sendiri tahu tentang wang yang diberikan kepada Kitingan dan juga Ongkili. Apabila Albert Tay bertanya macam mana mahu susahkan dua tokoh itu, Rizal jawab dengan ringkas, batalkan semua, katanya. Mudah tetapi penuh dengan makna. Apabila Malaysia kini menghubungi Rizal pula untuk respon tentang video itu, beliau kata beliau tidak ingat langsung tentang perbualan itu. Katanya, saya tidak ada apa-apa ingatan mengenai perbualan antara saya dan seorang individu bernama Albert Tay. Adakah ini satu jawaban yang klise ataupun cuba mengelak? Itu biarlah kamu, penonton, yang menilai. Dan sementara itu juga pejabat dari wakil Haji J dan juga Ongkili masih belum lagi memberikan apa-apa komen tentang isu ini. Kalau kita tarik balik cerita minggu lepas,
Albert Tay juga sudah dedahkan rakaman lain yang kononnya menunjukkan Jeffrey Kitingan menerima 1,78 juta ringgit daripadanya. Kitingan menafikan dengan keras siap menggelarkan dirinya sebagai pencinta alam sekitar. Tapi Albert Tay tidak berhenti di situ. Beliau balas dengan menunjukkan 2 dokumen yang katanya merupakan bukti sokongan. Mari kita renung balik. Adakah ini semua sekedar dendam seorang ahli perniagaan yang kecewa? Ataupun memang wujud permainan politik kotor di belakang tabir GRS? Kalau ikut logik, mana ada orang yang sanggup merekodkan video, mendedahkan dokumen dan ulang-ulang pendedahan kalau tidak ada sesuatu yang beliau ingin bongkarkan. Tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh abaikan yang kemungkinan ini adalah sebahagian daripada strategi politik untuk menjatuhkan lawan. Sekarang mari kita masuk pula kepada persoalan-persoalan kontroversi. Adakah Haji Jinor sengaja menggunakan kuasa sebagai ketua menteri untuk sabotaj rakan sekutu sendiri di dalam GRS? Kalau betul, ini bermakna beliau bukan sekadar mempertahankan kedudukannya, tetapi sanggup untuk membunuh politik 2 tokoh besar dalam satu koalisi. Kalau Star dan PBS berjaya bergabung tidak mustahil, Sabah akan menyaksikan lanskap politik baru yang mungkin akan menyingkirkan Haji J. Jadi adakah tindakan pantas membatalkan lesen itu sekadar kebetulan pentadbiran ataupun memang strategi licik politik? Dan lebih menarik lagi, kalau betul dakwaan ini bukankah ia bermakna duit tunai berjuta-juta ringgit memang sudah lama menjadi darah daging politik Sabah? Dari pilihan raya ke Projek Mega, daripada tajaan ke lesen Lombong. Persoalannya, siapa lagi yang terlibat? Adakah ini merupakan permulaan kepada drama politik yang lebih besar? Dan jika benar Haji J tahu semua ini, bagaimanakah rakyat Sabah boleh percaya kepada integriti kepimpinan GRS? Nah, inilah dilema politik Sabah. Penuh dengan pakatan yang dibina atas dasar survival dan bukannya atas dasar prinsip. Apabila 2 tokoh besar dalam gabungan cuba untuk bersatu, ketua gabungan pula melihat mencari jalan untuk mematahkan mereka. Jadi, apa makna GRS kalau masing-masing pun hanya menunggu masa untuk menikam sesama sendiri? Soalan besar untuk penonton semua. Kalau Haji J boleh menggunakan kuasa untuk menjatuhkan sekutu sendiri, apakah jaminan yang beliau tidak akan menggunakan strategi yang sama terhadap sesiapa sahaja yang cuba untuk mencabar kedudukannya? Bukankah ini membuka ruang kepada gaya politik ala authoritarian yang hanya berselindung di sebalik nama gabungan? Dan lebih pedas lagi, adakah pendedahan Albert Tay ini sebenarnya sedang digunakan oleh pihak luar untuk memecahkan GRS dari dalam? Jangan lupa, setiap kali ada PRN ataupun PRU, Sabah selalu menjadi kingmaker. Kalau GRS pecah, siapa yang akan ambil untung? PH, PN, ataupun parti-parti tempatan lain yang tengah menunggu peluang? Jadi, kepada Anda semua yang sedang menonton sekarang, saya ingin tanya Anda, adakah Anda rasa Haji J memang mastermind politik yang sanggup buat apa sahaja untuk kekal berkuasa? Atau sebenarnya Albert ini cuma sedang memainkan persepsi untuk kepentingan beliau sendiri? Adakah pendedahan ini kebenaran yang pahit ataupun sekadar strategi musuh politik? Kalau Anda rasa pendedahan ini ada asas, ia bermakna politik Sabah sedang berada di ambang letupan yang besar. Tetapi, kalau ia sekadar manipulasi, ia tetap berjaya menggoncang keyakinan rakyat terhadap pemimpin. Apakah pandangan Anda? Adakah Sabah sedang bergerak ke arah politik matang ataupun kita sebenarnya masih lagi terperangkap dalam permainan duit tunai dan juga kuasa yang sama saja sejak berdekade yang lalu? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda sebab kontroversi seperti ini bukanlah sekadar cerita politikus tetapi juga nasib kita sendiri sebagai rakyat Sabah. Baiklah,
Kawan-kawan, kalau Anda rasa video ini perlu sampai ke lebih ramai orang, tekan like, share, dan subscribe, sebab kita akan terus membongkarkan lagi pendedahan-pendedahan politik panas macam ini. Dan ingat, dalam politik Sabah, kadang-kadang yang Anda nampak bukanlah keseluruhan cerita, tetapi hanyalah bayangan permainan yang lebih gelap. Sekarang saya ingin tanya, kalau benar duit tunai berjuta-juta sudah menjadi senjata politik, apakah dan berapakah harga sebenar kuasa di Sabah? Adakah ia boleh dibeli ataupun hanya boleh dipatahkan dengan kuasa yang lebih besar? Itu Anda sendiri pikirkan. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.